Cuma biasa kita dengar perumpamaan yang Allah SWT datangkan ini untuk munafikin. Tapi sebenarnya tidak. Ayat 17 ni perumpamaan untuk orang kafir. Perumpamaan untuk orang kafir. Ayat 17 dengan 18 ni perumpamaan orang kafir. Wa kafir innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Perumpamaan munafikin ni ayat 19 dengan ayat 20. Jadi masaluhum ni bukan perumpamaan, bukan dhamir itu kembali pada munafikin, tidak. Masaluhum ni kembali pada orang kafir. Perumpamaan mereka iaitu orang kafir. Sebab cerita orang kafir dulu, hakikatnya dulu orang kafir. Tak, kafir asli, kafir yang zahir batin, dia kafir munafikin. Munafikin ni kafir. Dia semua dia menzahirkan Islam. Hakikat dia kafir. Jadi perumpamaan mula-mula ni perumpamaan orang kafir. Perumpamaan mereka iaitu orang kafir, kama salil ladzi istawqada nara, seperti mana satu orang yang mana menghidupkan api. Seperti mana satu orang yang menghidupkan api. Apabila api telah hidup dia menerangi sekelilingnya, lalu Allah SWT telah hilangkan cahaya mereka. Dia biarkan mereka dalam zulumat sehingga tidak nampak. Apa kita kata ni perumpamaan orang kafir? Sebab Nabi SAW bagi tahu dalam hadis, tak? Ada hadis Nabi SAW yang begitu, perumpamaan aku dengan perumpamaan apa yang aku diutus dengannya, seperti mana satu orang yang menghidupkan api. Jadi lafaz dia pun sama. Nabi begitu, perumpamaan aku dengan perumpamaan umat ni yang Nabi diutuskan oleh Allah SWT dengannya, seperti mana kama salil ladzi istawqada nara, seperti mana satu orang yang menghidupkan api. Yang menghidupkan api. Jadi bila cahaya menerangi, ada Nabi panggil supaya mari dekat cahaya ni, umat tak sih. Umat tidak mahu. Jadi bila tak sih, Allah Ta'ala hapuskan. Dan dari riwayat lain Nabi SAW tahu, perumpamaan aku dengan kamu seperti mana satu orang yang menghidupkan api. Dan Nabi umpamakan umat ni seperti mana? Katu. Seperti mana? Katu. Tak. Nak masuk dalam api, Nabi pegang, tak sih masuk ke Nabi. Tapi muka basah katu, tak nampak api nak masuk. Jadi lafaz Quran ni nak serupa dengan lafaz hadis. Jadi Nabi buat perumpamaan seperti mana satu orang yang menghidupkan api, ajak orang pada Islam, ajak orang pada cahaya, tapi umat tak sih. Dan sebahagian orang tak sih. Ya, bila dia tak sih, Allah Ta'ala tutup peluang, Ta'ala hapuskan. Jadi ini lebih mirip. Maka bila Allah SWT hapuskan cahaya tu, maka jadilah mereka dalam kegelapan, tidak nampak. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Tak, sini summum bukmun ni seperti khatamallahu ala qulubihim, sama dengan ayat. Tak. Jadilah mereka tuli, bisu, buta, dan mereka tidak dapat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti mana ayat nombor 7, khatamallah, Allah Taala tutup mata hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, tak nampak. Lebih sama. Jadi ayat 17, 18 ni sebenarnya perumpamaan untuk orang kafir. Orang kafir degil. Mana Allah Taala hantar Nabi pada mereka, ajak mereka, tak. Tapi mereka tak sih. Lalu Allah Taala tutup mata hati mereka, jadilah mereka berada dalam kegelapan, tidak dapat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat 19 ini perumpamaan Nabi dengan orang munafikin, ataupun risalah yang Allah Taala utuskannya dengan munafikin. Satu lagi perumpamaan mereka, iaitu perumpamaan orang munafikin ini seperti mana kama salil ladzi au qasayyibin, seperti mana air hujan yang dicurahkan daripada langit. Seperti mana hujan. Sayyib ni air yang dicurahkan daripada langit, hujan. Dia hujan ni kepada risalah Quran, nubuwah. Yang mana dalam Quran ni ada gambar dia, fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Zulumat ni ancaman-ancaman, ataupun nisbah pada orang munafikin ni ancaman-ancaman dalam Quran, ataupun taklif-taklif, perintah-perintah jihad gambar ni bagi mereka ni satu gambar dia, gangguan. Tak, satu gangguan. Sedangkan dalam Quran ni ada gambar ra'dun wa barqun, ada ra', gambar guruh, peringatan-peringatan, dan juga barqun, cahaya. Tapi Allah telah gambarkan orang munafikin ni yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, mereka letak tangan-tangan mereka jari-jari mereka ni pada telinga-telinga mereka. Kerana minas sawa'i, kerana takut.
takut dengan ancaman-ancaman itu. Dia puncanya kerana takut mati, sedangkan wallahu muhitun bil kafirin, Allah SWT belaka berkenaan dengan orang kafir. Dan kekuatan yang ada pada Quran, kekuatan yang ada pada risalah ni hampir-hampir barkun ni apa dia? Kilat. Yakhtafu absarahum, menyambar pandangan mereka tu. Kerana terlampau jelah. Mana walau mereka tak asing itu, tapi oleh kerana kekuatan yang ada pada risalah, pada Quran, panduan-panduan itu, sehingga mereka kadang-kadang pun nampak juga hakikat tu. Tapi kullama adha'a lahum masyafih, bila jelas ya, bila mereka dapat daripada Quran perkara yang mana Allah SWT bagi tahu pada kita ni, bila Quran ni menerangi mereka, adapun kilat tadi menerangi mereka, maka masyarakat mereka mula jalan ikut. Tapi bila gelap semula, berhenti. Ini perumpamaan Allah SWT buat tamsilat. Bagaimana munafikin ni dengan Quran, hubungan mereka dengan perintah Allah SWT. Mana bila perintah Allah bagi keuntungan pada mereka, mereka ikut Islam. Jadi bila perintah Allah SWT menjejahkan kedudukan mereka, menjejahkan agama dunia mereka, harta mereka, maka mereka berhenti. Ini asal munafikin. Dan ini semua ahli tafsir kita, Bawawi ke, Jalalain ke, Tabari ke, hatta Ibnu Katsir ke, sama saja. Dengan tafsir yang sama, Ni Allah SWT gambarkan sikap orang munafikin. Seperti mana Allah Taala bagi tahu, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada di antara manusia ni, itu munafikin ni, mereka beriman tunduk pada perintah Allah di sisi tepi-tepi ya. Bila perintah Allah bagi keuntungan, maka mereka ikut. Bila perintah Allah SWT menjejahkan dunia mereka, mereka tinggal. Ni. Jadi ni Allah Taala gambarkan keadaan munafikin. Dan keadaan diberi, peluang diberi terus menerus, mereka duduk bersama dengan orang Islam. Allah Taala bagi tahu, walau insya-Allah, kalau Allah Taala boleh hilangkan pendengaran mereka, penglihatan mereka. Tapi Allah Taala bagi peluang lagi dan lagi pada munafikin. Kemudian Allah Taala sudahi ayat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu. Jadi hadirin hadirat, bermula daripada ayat ni, ayat ke-21 ni, mula Allah Taala takrif tentang dia, tentang Allah SWT. Dan ini bahagia kita nak tengok cara Allah SWT mula berkenal ya. Ni surah Baqarah, surah mula-mula sekali. So bagi tahu mukmin lagu ni, kafir lagu ni, munafikin lagu ni, perumpamaan lagu ni. Allah Taala sudahi ayat, sesungguhnya Allah Taala berkuasa atas segala sesuatu, mula berkenal ya. Dan Allah Taala tidak sebut mukmin, tidak sebut kafir, tidak sebut munafik. Allah Taala sebut manusia. Allah Taala tidak peduli dengan golongan. Sebab dia Allah nak supaya manusia tunduk. Allah Taala ingin kebaikan pada kita. Allah Taala i'la dalam surah Baqarah, Allah Taala i'la dalam surah An-Nisa, wallahu yurid an yatuba alaikum. Allah nak kita kembali pada dia. Wallahu yurid an yukhaffifa ankum. Allah nak membantu kita. Allah bagi tahu. Allah i'la. Wallahu yad'u ila daris salam, dari surah Yunus. Allah bagi tahu. Allah ajak kita ke syurga dia. Allah jemput kita ke syurga daripada pihak Allah. Allah bagi tahu. Tapi keputusan daripada azali, Allah bagi dunia tempat ujian. Allah boleh buat semua, tapi Allah bagi tahu, Allah bagi setiap manusia ikhtiar. Berdasarkan ikhtiar yang Allah bagi tahu, Allah nak supaya kita guna untuk tunduk pada dia. Ni Allah Taala mula berkenal. Ya ayuhan nas, daripada sini kita nak hayati agama kita dengan sebenar-benar. Baru kita kena jelas tentang Allah dulu. Baru kita, bila kita jelas tentang Allah, baru kita jelas tentang perintah dia secara mana besar. Jadi Allah Taala berkenal, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi, sembahlah Rabb kamu. Tengok Allah nak guna Rabb. Al-Fatihah tadi Rabb juga, sebab manusia Rabb ni, qadiyah asasi dalam Quran. Perkara paling asas sekali. Sebab khalal di sini, masalah tentang Rabb ni, tentang rububiyah ni akan berjakit pada uluhiyah. Akan jadi masalah pada uluhiyah, pada tauhid ibadat pada Allah Taala. Dia akan jadi masalah. Sebab tu masalah ni Allah Taala berkali-kali bagi tahu, wahai manusia, sembahlah siapa? Rabb kamu. Sembahlah Rabb kamu. Siapa dia Rabb kamu? Yang buat kamu, yang buat orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Siapa dia Rabb kamu? Yang jadikan kamu bumi ni terhampar, tempat tinggal kamu. Yang jadikan langit, yang bina langit, yang menurunkan daripada langit hujan, yang mengeluarkan melalui air hujan dan bumi ni
minas thamarat, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki pada kamu. Maka oleh kerana itu wahai hamba, oleh kerana Allah yang buat kamu, Allah yang buat orang sebelum kamu, bumi yang kamu pijak buat Allah, langit yang kamu lihat besar tu pun Allah jadikan, hujan Allah turunkan, dan rezeki yang kamu makan pun daripada dia, tak ada sakut paut dengan orang lain. Maka fala taj'alu lillahi andada, yang kamu jadikan selain daripada Allah sebagai bersama Allah ni nidda, andada jama'u nidda. Tak, jangan jadikan selain bersama Allah ni ada lagi yang kamu seru. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu apa dia? Bahawa semua ni Allah yang jadikan. Allah yang jadikan. Kemudian wa in kuntum fi raib, sekiranya kamu ragu apa yang kami turunkan kepada hamba kami, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Quran ni daripada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kamu ragu, maka buatlah fa'tu bisu. Kalau kamu kata Muhammad reka, Quran ni reka daripada Muhammad, Muhammad manusia, kamu manusia, tentu kamu boleh buat. Kalau Quran ni ciptaan manusia, maka kamu boleh buat juga. Maka fa'tu bi suratin mislih, datangkan satu surah seperti itu. Tak cukup tu, wad'u syuhada'akum, dan minta bantuan daripada orang lain. Kamu boleh minta selain daripada Allah. Sekiranya kamu ni betul ragu-ragu, sebenarnya bukan ragu-ragu. Fa in lam taf'alu, sekiranya kamu tidak mampu buat satu surah tu, dia memang kamu tidak akan mampu buat, Allah Taala bagi tahu, maka mula guna ancah Allah Taala. Ni uslub Allah Subhanahu Taala ni. Maka fattaqun nar allati, maka takutlah kamu akan api yang mana Allah Taala jadikan api itu bahan bakar dia. Api itu bahan bakar dia apa dia? An-nas wal hijarah, manusia dia batu. Manusia dia batu. Sebut batu ni supaya tak bahan bakar dengan kayu dengan daun beza, daun dengan kayu beza. Kekuatan api tu. Dengan batu Allah Taala bagi tahu. Neraka ni bahan bakar dia terdiri daripada manusia dia batu. Uiddat lil kafirin, kami sediakan pada orang kafir. Tapi kalau kamu beriman, fabashshiril ladina amanu, berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Gapo dia berita gembira? Bagi mereka syurga, kebun-kebun syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan Allah SWT bagi tahu dalam surah Baqarah ni, setiap kali ahli syurga dapat makan, dapat rezeki, dapat buah-buahan, maka mereka akan kata, hadzal ladzi ruziqna min, ini seperti mana kami diberi sebelum ni. Diberi sebelum ni. Sebelum ni mana? Tak, sebahagian masa dunia dulu. Ini pun satu nikmat juga. Dapat makan buah yang mana kita pernah makan masa atas dunia. Dia tak sama nikmat tu. Tak, kita makan buah yang mana kita tak pernah makan, tak pernah tengok. Itu satu nikmat. Tak ada tempat kita ni. Oh, sedap. Satu nikmat. Satu lagi nikmat, tempat kita ada juga boleh makan di satu tempat yang mana kita tidak tergambar kan. Tak. Makan buah serta, tak makan buah apa dia? Buah serta di Mekah tak serupa makan buah mu'tad. Makan mu'tad di Mekah. Mu'tad tempat kita. Ya surah lagu lain pula tu. Sedap dia pelik. Tak. Makan durian pula, musakin pula kan. Makan di Mekah lagu lain. Tak. Kita bukan setakat lagu. Tengok kulit pun suka dah eh. Siapa tak suka tak suka, tengok kulit tu suka dah. Dia tak boleh makan pun. Tengok kulit, oh, senang hati dah. Bayang kan? Ini Allah Taala bagi tahu nikmat di antara nikmat dalam syurga ni. Setiap kali diberi kan, maka ahli syurga tahu, oh ni kita aja makan dah. Cuma rasa dia lain. Rasa dia. Wa utubihi mutasyabihan. Mereka diberi ada dengan buah-buahan yang mana ada keserupaan. Tapi hakikat dia tak serupa, tentu dah kan. Tetap. Walahum fiha azwajun. Tempat tinggal sempurna, makanan sempurna, gapo dia lagi nak? Pasangan hidup kan. Tengok fitrah manusia. Allah Taala bagi tahu. Tak. Manusia ni dia pergi mula tempat, dia tengok tempat tu comel keadaan. Ada tempat comel keadaan. Fitrah manusia. Tempat comel, tempat kelahi akak tangan beres, comel tempat. Tak makanan, yang kedua makanan. Makanan mari makan pagi wida roti ngada. Tak boleh pergi dah. Tapi sabar lagi tempat comel dah. Guru tanya lagu mana tempat tu? Beres. Oh tempat tapi ada tapi dah. Tak, bawa makan pagi tadi dah roti ngada. Tengah hari roti ngada pula. Bekak lagi kalau tempat comel dah. Petang makan malam roti ngada pula tegak. Orang tanya lagu mana tempat, tak boleh pergi lah. Tukar tempat lain. Pergi makan ni. Sebab tu Allah tengok Allah Taala susun. Mula-mula tempat yang comel Allah Taala bagi tahu syurga. Kemudian makanan yang sedap. Makanan yang sedap. Lepas makanan ada apa dia nak? Pasangan. Ya, pasangan. Ada. Tempat comel dah makanan yang sedap.
bini tak ada, tak lagi ada bagi. Nah, dia kena ada pasangan. Betul, walahum fiha azwajun mutahharah. Bagi mereka dalam syurga tu pasangan yang suci. Pasangan yang suci. Masuk syurga tapi 10 hari. Tak, atau masuk 10 tahun, ataupun kalau umur atas dunia 60 tahun masuk syurga 60 tahun. Tak boleh sumak. Hari pertama sumak dah. Hari pertama saya dalam syurga makan sedap, duduk sedap, bayar lalu. Sedapnya dalam syurga. Tapi saya pahan kena terbit. Tak, pahan kena. Ada tarikh terbit ni tak sedap kan? Hidup. Sebab tu Allah SWT sempurnakan wa hum fiha khalidun. Dalam syurga ni kekal selama-lama. Habis nikmat itu. Dalam satu ayat yang Allah Taala bagi tahu, ni hakikat kita. Ni keperluan kita. Yang Allah Taala sediakan apa yang kita nak dalam syurga. Dalam syurga. Asah dia lah. Asah dia. Bahawa dalam itu sebenar tu tak nak ayat. Ini ayat. Sebab tu dalam Quran tak bagi tahu gapo dia ada dalam syurga. Pemoktel ke, nak makan daging ke, nak makan kambing bakar ke, tak ada, tak ayat. Sebab keinginan kita ni ia bergantung pada ilmu kita. Sebab tu Allah Taala bagi walahum fiha ma yashtahun. Bagi mereka gapo yang mereka nak sebut gitu. Nah, bagi mereka apa yang mereka nak boleh belakang. Kemudian kembali pada Quran. Kembali tentang manhaj risalah ni. Allah SWT bagi itu, Allah Taala tidak malu. Ini kritikan daripada jawapan daripada Allah SWT terhadap kritikan daripada manusia. Daripada orang kafir. Bapa Allah Quran ni kata daripada Allah, kecek benda remeh-remeh, kecek tentang nyamuk, tak tentang semut, tentang ni. Tak ada. Allah Taala bagi innallaha la yastahi. Allah Taala tidak malu untuk buat perumpamaan seperti mana ba'udah, seperti mana nyamuk. Dan apa yang ada di atasnya, apa yang ada di atasnya. Ya. Kalau kita baca kitab tafsir dulu lama-lama dia akan terjemahkan fama fawqaha ni fama dunaha. Baik tadi nak terjemah sebab dia tak tahu. Tak. Kalau nak terjemah secara harfiah dia jadi tak faham. Allah SWT tidak malu untuk buat perumpamaan contoh seperti mana seekor semut dan apa yang ada di atas semut, apa yang ada pada nyamuk dan apa yang ada di atas nyamuk. Dulu tak faham. Tapi zaman kita ni Allah Taala tunjuk. Memang seperti mana zahir ya. Tak. Allah Taala tidak malu untuk buat perumpamaan walaupun seperti mana perumpamaan dengan seekor nyamuk dan apa yang ada di atas nyamuk tu. Gapo dia ada atas nyamuk tu? Ada binatang pula. Zaman kita tengok dalam buka YouTube, dia tengok tulis kat bahasa Arab, bahasa Melayu. Tak tahu. Bahasa Arab dia tubik. Apa yang ada dari atas nyamuk? Ba'udatan fama fawqaha. Ada gapo? Ada binatang atas nyamuk tu, bahagian hidup dia tu atas badan nyamuk. Ada kepala, ada sempurna, binatang yang sempurna. Hidup dia ni dia isap darah nyamuk. Nyamuk dia isap darah kita. Tak, bukan seekor. Seekor nyamuk tu ada 2-3-4 ekor. Tak, ada mata dia, ada kehidupan dia. Ada jasad dia yang hidup. Ni Allah Taala bagi tahu. Zaman kita ni kita boleh tengok kudrat Allah Subhanahu. Ni Allah kita. Adakah fa'amal ladzina amanu? Ada pun orang mukmin walaupun dia tak tahu perkara tu, fa ya'lamuna annahu al-haq. Bila mari saja daripada Allah dia tahu ni hak. Ni kita nak gini. Ni orang bodoh gini Tak. Seperti orang kata para sahabat ni tak sidik. Tapi tak sidik pun perlu dia perasi jatuh ke kaki mereka. Ni orang yang mana? Orang mana kita kena tak depan. Dan ni sifat orang mukmin ni. Apa saja mari daripada Allah, Allah paling besar sekali. Dia sebab tu qadiyah kita nak buat keputusan gapo-gapo kita kena tengok kita terkesan dengan siapa dia. Kita terkesan dengan siapa dia. Tak. Sebab tu dia kena kejak datang Allah tu. Fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbih. Dia tahu bahawa ini daripada Allah SWT ni kebenaran semata-mata. Ada pun orang kafir fa yaquluna madza. Bila dicerita tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia kata madza aradallahu bihadza masalan. Allah Taala nak gapo bawa kecek benda lagu ni. Bawa kecek tentang lalak, tentang semut, tentang bagi dia pandangan dia remeh. Allah Taala bagi tahu. Madza aradallahu bihadza masalan. Allah Taala nak gapo dengan buat perumpamaan. Allah Taala aku kecek lagu ni. Itu bahasa dia lah. Kritikan dia. Allah Taala bagi tahu yudillu bihi katsiran. Dengan perantara Quran ni Allah Taala sesatkan ramai orang dan dengan perantara Quran ni Allah Taala bagi hidayah ramai orang. Sebab dunia tempat ujian. Dunia tempat ujian. Tak. Quran ni sendiri ujian, Nabi sendiri ujian. Tak. Nabi bagi tahu dalam hadis ke tak? Allah Subhanahu Wa Taala pandai ketika Nabi diutuskan. Pandangan Allah begitu murka sekali. Sebelum Nabi diutuskan. Sebab apa semua orang syirik dengan Allah Subhanahu, kecuali sedikit saja di kalangan ulama-ulama Yahudi.
yang tidak syirik. Kemudian Nabi bagi tahu, hadis yang kita baca tadi, tak, khalaqtu ibadi hunafa. Aku cipta hamba aku ni asalnya hunafa, asalnya molek. Lalu syaitan yang menyebabkan manusia ni syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebab mereka semua syirik, menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi. Dan Nabi bagi tahu, Nabi diuji dengan umat ni, umat diuji dengan Nabi, semua ujian. Nabi diuji dengan umat, dengan kedegilan umat, seperti mana Nabi Nuh dengan kaum dia, seperti mana Nabi sebelum Nabi, seperti mana Musa dengan Bani Israel. Nabi kita pun diuji dengan umat. Uji. Nabi pun diuji. Nabi diuji dengan umat, umat diuji dengan Nabi. Umat diuji dengan kena ikut Nabi. Ini ujian. Payah manusia nak ikut Allah, mudah manusia nak ikut sama-sama kita ni, payah ujian. Kalau orang kata ada tak apa, tapi orang syirik. Kita orang syirik. Kita IQ kita tinggi. Tak. Untuk taat pada Allah dengan cara Nabi ni mesti sana. Sedangkan dia ujian. Ujian. Tak. Jadi dari Quran ni pun ujian juga. Kena ikut Quran. Ujian juga. Ujian. Sebab tu Allah Taala bagi tahu dengan Quran ni Allah Taala sesatkan ramai orang, dengan sebab Quran ni ramai orang dapat hidayah. Quran. Dalam hadis Nabi bagi tahu kan? Innallaha yad'u bihi. Nabi bagi tahu kan dalam hadis, sesungguhnya Allah SWT melalui Quran ni Allah Taala sesat ramai orang, Allah Taala bagi hidayah ramai orang. Ramai orang. Dalam hadis Nabi tahu dalam Quran Allah Taala bagi tahu, wa ma yudillu bihi, dia Allah Taala tidak sesatkan orang dengan Quran ni melainkan siapa dia? Fasik. Allah Taala bagi tahu. Kata dia kita jadi hairan. Lepas tu ada orang baca Quran jadi dapat hidayah, ada orang baca Quran jadi sesat. Lagu mana? Nak pergi lagu mana? Tidak. Allah Taala bagi tahu. Siapa dia yang Allah Taala sesatkan dengan sebab Quran? Fasik. Yang sana. Fasik ni apa dia? Baca Quran tak ikut Quran. Tak ikut Quran. Dan sini Allah Taala bagi siapa dia fasik ni? Alladzina yanquduna ahdallah, yang mana langgar perjanjian dengan Allah. Selepas dia buat perjanjian apa kita dengan Allah? Tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah tu perjanjian kita dengan Allah. La ilaha illallah ni perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian apa dia? Tu taat perintah Allah. Batu wa yaqta'una ma amara Allah. Dia memutuskan apa yang Allah Taala perintahkan supaya dia sambung. Putuskan hubungan silaturahim. Yang Allah Taala perintahkan supaya ayyusalah. Kemudian wa yufsiduna fil ard. Langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul khasirun. Itulah orang yang rugi. Orang yang rugi. Yang telah merugikan diri mereka sendiri. Kemudian kembali semula ayat 28 ni. Allah Taala kritik manusia. Wa kaifa takfuruna billah. Bahasa gini dia menimbulkan ihsas ni. Tak takut kita pada Allah. Ataupun dia menimbulkan khajal, dia menimbulkan malu. Dengan sifat manusia sesama kita. Tengok Allah Taala kata kaifa takfuruna billah. Bagaimana manusia boleh kufur dengan Allah? Dulu tak ada kan? Dulu kita tak ada kan? 60 tahun dulu tak ada. 80 tahun dulu tak ada. 30 tahun dulu tak ada. Tiba-tiba bila jadi manusia sempurna akal, langgar perintah Allah Taala. Pertikar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah kata kaifa takfuruna billah. Bagaimana manusia boleh kufur dengan Allah? Dulu tak ada kan? Waktu jadi ada ni fahyakum, Allah yang hidupkan kamu. Kemudian Allah Taala akan matikan kamu. Kemudian Allah Taala akan hidupkan semula di hari akhirat. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada dia. Tengok, summa ilaihi turja'un. Kamu akan dikembali. Mu nak kembali kau tak saya kembali kau, tetap kamu akan dikembalikan. Yang bahasa digunakan summa ilaihi turja'un. Ja'un. Huwal ladzi khalaqalakum. Kemudian ayat seterusnya ni tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tengok tadi tentang kudrat dia, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayuhan nas, siapa kau summa ilaihi turja'un, tentang kudrat Allah. Tentang kudrat Allah Subhanahu. Kemudian tentang ilmu Allah Subhanahu. Huwal ladzi khalaqalakum. Dialah yang jadikan apa yang ada di atas muka bumi ini untuk kamu. Kemudian summastawa ila sama. Tengok istawa ila sama dalam Quran. Mula dah kita belajar ni. Mari dah perkata istawa. Sebab ni qadiyah besar kan, kita akan bila sampai tempat dia kita akan ulah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, istawa ni. Jadi sini makna apa istawa sini? Nah bukan duduk ni. Ya istawa ila dengan makna qasada. Makna apa? Allah Taala tuju ni. Allah Taala bagi tu, dia lah yang jadikan apa yang ada di atas muka bumi kan untuk kamu. Allah Taala bagi tahu. Selepas dia jadikan apa yang ada di atas muka bumi untuk kita ni, dia jadikan bumi ni akan menghasilkan tanaman sebagai tumbuhan, buah-buahan. Semua Allah Taala tentukan berlaku, dia jadikan untuk persiapan kita. Allah Taala jadikan bumi ni sesuai tempat kita tinggal, dia sesuai apa yang ada dalam itu untuk hasil untuk kita.
Allah Ta'ala bagi tahu. Selepas selesai tu, summa stawa ila. Kemudian Allah Ta'ala tuju ke langit pula. Allah Ta'ala tuju ke langit pula. Tuju ke langit di sudut mana? Fasawwahunna sab'a sama. Untuk menyempurnakan kejadian langit pula. Untuk menyempurnakan kejadian langit. Langit pertama kepada langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Allah Ta'ala fasawwahunna. Allah Ta'ala menyempurnakan dengan sesuai dengan kejadian dia tu. Maksud kejadian dia tu. Tuju pada langit. Maknanya dalam Quran bagi tahu mula-mula Allah Ta'ala jadikan bumi dulu. Tak. Kemudian baru langit. Baru langit. Tapi kedua langit dan bumi dari masa nahari. Dalam masa nahari. Dan wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala tentang segala sesuatu Maha mengetahui. Jadi bermula lepas ni kan tentang ilmu dia pula. Secara Quran. Dan kita nampak kan Allah Ta'ala tunjukkan dalam Quran apa dah? Kudrat dia dan juga ilmu dia. Kuasa dia dan ilmu dia. Tak, sebab dua perkara ni menyebabkan manusia tu jadi mengerut dengan Allah Ta'ala. Tak, untuk kita nak buat Allah tu, kita nak jadikan dia sebagai tempat gantung ni, pertama dia kena ada kudrat. Sebab tu dia cerita tentang kudrat dia. Dia bagi tahu dah kan, kita dia buat bumi ni, rezeki ni, semua ni. Dulu kita tak ada, dia menghidupkan dia belakang. Dia bagi tahu tentang ni, dia nak bagi tahu tentang ilmu dia pula. Tentang ilmu dia. Cuma cerita tentang ilmu dia pertama sekali, wa idh qala rabbuka lil malaikati. Ingatlah ketika mana Tuhan kamu berkata kepada para malaikat, inni ja'il. Bukan musyarak ni. Bukan jangan ayat ni jangan tuan-tuan kecek. Tak. Allah Ta'ala pun bila nak buat sesuatu musyarak juga. Pak kita tak rasa musyarak. Jangan. Ni kan musyarak ni. Ja'ilun ni keputusan telah dibuat dah. Ni i'lan saja. Allah Ta'ala bagi sesungguhnya aku telah buat keputusan kepada dia. Aku nak jadikan di atas muka bumi ni khalifah. Khalifah ni dia bukan sistem pemerintahan. Tak ada. Tak ada sistem pemerintah. Dia khalifah tak ada kaitan langsung dengan pemerintahan. Khalifah ni apa dia? Pengganti. Makhluk yang mana duduk atas muka bumi silih berganti. Itu khalifah. Jamak dia khalaif. Dalam Quran berkali-kali Allah Ta'ala sebut perkara ni. Sistem pemerintahan istilah apa dia? Syura. Syura. Dia syura ni bukan sistem pemerintahan semata-mata Islam. Dia satu sistem kehidupan orang Islam, sifat orang mukmin. Allah Ta'ala bagi sifat orang mukmin kepada dia, wa yuqimuna shalah wa amruhum syura. Mendirikan sembahyang, lepas tu urusan mereka mesyuarat. Urusan mereka bukan urusan agama. Agama tak boleh mesyuarat kan. Tak. Nak sembahyang Jumaat kita mesyuarat, tak boleh mesyuarat. Ya, mesyuarat ni apa? Urusan kita. Urusan wa amruhum syura. Allah Ta'ala bagi tahu. Urusan mereka. Betul, mesyuarat. Dan mesyuarat ni sistem pemerintah orang Islam. Tak. Khalifah ni makhluk yang mana akan hidup di atas muka bumi silih berganti. Silih. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tahu dari surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah. Selepas cerita daripada Nabi Musa, kemudian Nabi Idris, Zulkifli, semua Nabi Nuh, semua sekali Allah Ta'ala bagi tahu fa khalafa min ba'dihim khalfun. Selepas para anbiya semua mati, orang soleh semua mati tu, maka datang generasi baru, khalf. Jadi asal daripada khalifah ni. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu kepada para malaikat, aku telah buat keputusan akan jadikan di atas muka bumi ni makhluk yang akan hidup silih berganti. Kita silih berganti. Akan hidup silih berganti. Abu Bakar kata dia khalifatul Rasulullah kan? Abu Bakar. Apa dia khalifah Rasul? Dia pengganti Rasulullah. Pengganti Rasulullah dari sudut pemerintahan. Dari sudut pemerintahan. Tapi pemerintah dia minhaj nubuwah. Minhaj nubuwah apa dia? Syura. Syura. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Jadi malaikat bagi tahu pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, adakah kamu nak jadikan di atas muka bumi ni satu makhluk yang melakukan kerosakan, yang melakukan tumpah darah? Sedangkan kami tengok para malaikat tengok tu. Wa nahnu kami sentiasa bertasbih. Tengok fi'il mudhari' kan? Wa nahnu nusabbih. Kami sentiasa bertasbih pada kamu. Kami sentiasa mensucikan kamu ya Allah. Bahawa malaikat kata gini, malaikat tahu mana manusia ni makhluk yang mana akan melakukan kerosakan, yang melakukan tumpah darah. Sebab malaikat ni makhluk yang halus, makhluk rohani, makhluk kejadian daripada nur. Malaikat jin dijadikan daripada api, manusia daripada tanah. Jadi ni makhluk ni sensitif. Tak, sensitif seperti mana kita baca mukadimah tadi. Tak. Kalau iblis pun bila Allah Taala jadikan Nabi Adam, Allah Taala letak satu tempat dengan kajian anatomi Nabi Adam, jasad Nabi Adam tu sebelum dimasukkan roh kan.
Iblis buat kesimpulan dah kan. Aku tahu dah barang ni. Barang yang mana berongga gini ni, la yatamalak nafsah, tidak dapat menguasai diri. Iblis. Jadi kalau iblis tahu, malaikat tak tahu. Malaikat lebih cerdik lagi. Malaikat lebih sensitif lagi. Sebab tu malaikat tengok, sensitif tengok Allah Taala rakyat ke perkataan malaikat. Bila Allah Taala bagi tahu nak jadikan manusia di atas muka bumi yang akan hidup selain berganti, malaikat tu bagi tahu, ya Allah, kamu nak jadi. Sebab apa? Sebab pertama, sebelum ni tidak ada orang yang derhaka pada Allah. Tidak ada orang yang derhaka pada Allah. Tak. Tidak ada derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada orang berani derhaka pada Allah? Tak. Dengan kebesaran Allah begitu hebat, yang sangat jelas, tak ada orang yang derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila malaikat tahu makhluk yang baru dijadikan ni makhluk yang ada potensi untuk langgar perintah Allah. Tak. Sebab tu malaikat bagi tahu, tanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Taala jawab kepada dia, inni a'lam ma la ta'lamun. Aku tahu mu tak tahu. Allah bagi tahu. Ni uslub ketuhanan. Tak. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Seperti mana dalam surah Maidah, ya ayyuhallazina amanu aufu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis sayd wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Tengok. Allah Taala wahai beriman, sempurnakan semua janji-janji yang kamu buat. Dan dihalal pada kamu sikit-sikit kecuali apa yang diberitahu pada kamu. Kamu tak boleh berburu dalam keadaan kamu pakai ihram. Bapa Allah Taala datang hukum gini, innallaha yahkumu ma yurid. Allah Taala boleh datangkan hukum mengikut apa yang dia nak. Dia Tuhan, ikut dia. Dan uslub gini banyak dalam Quran. Saya qulu sufa'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha kullillahil mulk. Uslub ketuhanan. Bila manusia bertikar sebahagian perintah Allah, Allah Taala jawab dengan uslub ketuhanan. Ini pun gini. Malaikat tanya, ya Allah, kamu nak jadikan makhluk yang akan lakukan rasa kiamat, aku kata pada Allah, sedangkan kami sentiasa. Allah Taala kata, aku tahu, mu tak tahu. Ni Allah. Tak. Tujuan Allah Taala ayat gini supaya untuk timbul kepada kita ihsas khauf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala ajar Nabi Adam. Tak, ajar Nabi Adam asma' kullaha. Semua nama. Semua nama-nama apa? Tak. Kalau kita baca tafsir Tabari, kita tafsir, ni perbincangan jadi panjang lebar, berjala-jala. Tak, hak ni soal. Allah Taala jaga apa pada Nabi Adam. Semua nama belaka. Nama belaka. Jadi mereka duduk sibuk cerita tentang semua nama-nama. Kalau kita bagi tahu kan? Tak. Hatta nama kuda semua bagi tahu belaka pada Nabi Adam. Sebenarnya itu tak sesuai. Tak. Mana tahu nama kuda, tahu ni jenis ketung, ni jenis gini kan. Kalau gila lagi kan, dia kata Nabi Adam dia tahu belaka siapa sekali ni. Hadis gapo dia, dah pendrah gapo dia, Facebook gapo dia, kita tak tahu lagi. Tak. Sebenarnya tak ada kaitan. Sebab apa? Sebab benda-benda ni, untuk tahu benda ni dia tak perlu wahyu pun. Tak perlu wahyu pun. Dia mustahil, kerana tahu benda ni lebih mulia daripada Jibril, lebih mulia daripada Mikail, lebih mulia daripada Israfil. Tak ada kaitan. Yang menyebabkan malaikat akui tu kemuliaan Nabi Adam AS bila diberitahu nama-nama ni, tentu ada satu lebih hebat lagi. Dia tentu berkaitan dengan soalan tu. Sebab pada pandangan malaikat, manusia ni satu makhluk yang mana akan lakukan kerosakan, yang lakukan itu pada Allah. Itu malaikat punya pandangan terhadap manusia. Allah Taala kata, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Lepas tu Allah Taala ajar Nabi Adam nama apa dia? Kemudian Allah Taala kata, "Tsumma aradahum 'alal malaikah." Kemudian bentarkan nama-nama tu pada Allah Taala guna dhamir hum. Tengok, asma' kullaha, semua nama semua tu. Tak. Kemudian bentarkan pada hum, tsumma aradahum 'alal. Kemudian bentarkan nama-nama mereka tu. Hum ni dalam bahasa Arab dhamir aqid. Tak. Kalau benda-benda kuda, nama jenis-jenis ni dia panggil dalam bahasa Arab ni al-asya' ghairu aqil. Benda yang mana tidak berakal ni dia akan jadi muannah lalu. Dia akan jadi summa ardaha 'alal malaikah. Tak. Benda-benda al-asya' yang tidak berakal, banyak ni dia panggil muannah. Jadi muannah. Tapi sini Allah Taala guna dhamir. Jadi mereka bentarkan, Allah Taala bagi itu, kemudian Nabi Adam bentarkan nama-nama mereka kepada para malaikat. Berkata Nabi Adam, ambiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Tolong bagi tahu pada aku nama mereka ni, siapa dia ni. Sekiranya benar dakwah kamu mengatakan bahawa gapo dia tak benar gapo ni, bahawa manusia ni melakukan kerosakan tumpah darah. Maka malaikat bagi tahu, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah.
Bila Allah Ta'ala minta daripada mereka supaya bagi tahu nama-nama ni, maka mereka kata subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma'alam, tidak ada ilmu bagi kami melainkan apa yang kamu ajar pada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya kamu yang maha mengetahui, maha bijaksana. Ajib surah. Tak. Cerita tentang Allah SWT, wa huwa bikul, Allah Ta'ala tentang segala sesuatu yang maha mengetahui. Allah Ta'ala cerita tentang malaikat, dia keluar daripada mulut malaikat tidak tahu. Banyak perkara Allah Ta'ala nak batal ya? Dan kita yang baca Quran tahu. Tak, selain daripada Allah SWT tidak ada yang maha mengetahui. Malaikat tak tahu. Tak, maka tak layak dia jadikan Tuhan. Dia tak layak. Dalam Quran yang Allah Ta'ala nafi mula-mula ni, yang tahu malaikat. Jadi kalau malaikat pun tak tahu, bahawa makhluk bawah daripada malaikat bahawa tak tahu. Tak tahu. Tak, sebab tu kita tak terperangkat. Sebab apa? Syirik berlaku ni bila manusia cuba letak sifat tahu ni pada selain daripada Allah. Jadi Allah SWT mula-mula Quran nafi, dan malaikat pun tak tahu. Lepas dia Allah Ta'ala nafikan Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala nafikan Nabi Yaqub. Ni Nabi besar-besar belakang. Nabi Ibrahim, kita semua maklum. Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Ayah pada Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq pun tak tahu. Tak tahu, tidak memiliki ilmu gaib. Sebab bila letak sifat tahu ni pada selain daripada Allah SWT, maka bermula syirik. Jadi malaikat bagi tahu bila ditanya pada mereka, siapa dia nama-nama ni? Tak dia nak jawab. Bila tak dia nak jawab, maka nisbah pada Allah Subhanahu la ilma lana. Maka Allah Taala kata pada Nabi Adam, wahai ya Adam, ambihum, tengok, bagi tahu pada mereka bi asma'i, nama-nama mereka ni. Semua dhamir akil. Falamma ambahum, bila Nabi Adam bagi tahu pada para malaikat nama-nama mereka, nama-nama siapa dia mereka hum ni? Sebab tu kita bagi tahu, ni nama-nama ni, nama-nama para anbiya, zuriat Nabi Adam. Ini paling kita puas hati sekali. Apatah lagi bila ada dalam riwayat dalam Bukhari, dalam Muslim, berkenaan dengan kejadian makhluk. Tak, permulaan kejadian makhluk. Bila Allah Taala jadikan Nabi Adam, Allah Taala telah keluar daripada sulbi Nabi Adam ini zuriat-zuriat dia. Dan Allah Taala telah tunjuk kepada Nabi Adam zuriat-zuriat dia. Dan Nabi Adam telah tengok dah. Tak, ana lupa hadis. Tengok nak cek. Bila Nabi Adam perhati semua zuriat dia ni, Nabi Adam tengok seorang kena comel. Tak. Seorang Nabi. Tak, Nabi Adam kata, Nabi Adam tanya malaikat, ni umur dia berapa? Bagi tahu sikit umur dia. Nabi Adam kata pendeknya umur, ambil umur aku. Tak, ambil umur Nabi Adam, umur 60 tahun. Bagi pada Nabi. Tak. Allah SWT bagi tahu, boleh bagi tarikh dia. Apa Nabi Musa kan? Tahu tarikh dia. Jadi Nabi Adam pun tahu, bagi pada. Jadi bila siapa masa ajal dia tu, malaikat baru mari. Nabi nyawa bagi tahu pada Nabi Adam, sekarang dah masa mati. Nabi Adam kata, "Dak 60 tahun lagi ada." 60 tahun lagi. Mereka kata, "Dak, widah kan kau nak cucu?" Nabi Adam kata, "Dak, tak wi. Kita tak wi kau." Maka sudah Nabi Adam tak mengaku. Lupa kan? Sifat manusia. Hak manusia. Dia memang patut pun tentu dah beratus tahun umur anjing. Tak, lupa siapa lupa sungguh. Tak mengaku pas sudah. Tak, fanasia. Lupa. Jadi bila Nabi ada tengok dia zuriat dia tentu dah ketika itu dia tahu. Allah Taala bagi tahu. Jadi dia sesuai dengan kepada iskal para malaikat tu. Allah Taala nak jadikan makhluk yang berada di atas muka bumi ni, manusia ni, pada pandangan mereka manusia akan lakukan tumpah darah. Bila diberitahu bahawa nama-nama ada di antara zuriat Nabi Adam ni, orang seperti mana Nuh alaihi salam, seperti mana Hud, seperti mana Saleh, seperti mana Syuaib, seperti mana Ibrahim, seperti mana Musa, seperti mana Isa, lebih lagi seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila diberitahu falamma ambahum bi asma'ihim, bila diberitahu pada mereka nama-nama ni zuriat Adam, maka Allah Taala bagi tahu pada para malaikat, alam aqul lakum, bukankah aku telah bagi tahu pada kamu, aku tahu sekarang perkara gaib, sama ada apa yang berlaku di langit dan di bumi, dan aku tahu apa yang kamu sembunyi dan apa yang kamu nyata dan apa yang kamu sembunyi. Jadi nama-nama ni dalam surah Baqarah ni sesah itu, nama siapa? Nama para anbiya. Ini lebih sesuai daripada kita kata Allah Taala ajar Nabi Adam nama benar-benar dia tak perlu Allah Taala ajar. Allah Taala pada fitrah kita pada dah. Sebab kita nama kan. Tak. Benar-benar tak perlu wahyu.
kuda ke, keldai ke nak panggil ke apa ke. Zaman kita dah tengok Facebook. Ni ke apa? Komputer ke apa. Dia tak perlu wahyu benda ni. Benda ni pada fitrah yang Allah Taala letak pada kita ni. Kekuatan ilmiah yang ada pada manusia ni pandai dah, tak perlu wahyu. Tak perlu wahyu. Tapi Allah Taala apa yang Allah ajar pada Nabi itu wahyu tu. Itu perkara akidah, itu perkara gaib. Perkara bukan perkara yang besar. Cerita tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu benda besar. Dan ini sesuai dengan tahu benda ni menyebabkan lebih mulia daripada para malaikat. Padahal barulah kita kata sesuai dengan kedudukan Jibril alaihissalam, Mikail yang malaikat yang besar-besar. Bila Nabi Adam tahu menyebabkan Nabi Adam lebih mulia daripada mereka. Daripada tahu benda-benda yang mana kita sekarang ni tak tahu kan? Tuan-tuan lebih tahu. Di dunia kan? Adakah lebih mulia daripada orang yang mana ni? Tak. Orang bagi kereta Mercedes ke dia beli apa dia Audi ke dah. Oh bagi kopeh gini-gini. Orang mahal komputer dia tahu. Adakah dia lebih mulia daripada orang lain? Tak. Tidak. Dia tetap tidak. Dia perkara tu bukan lebih tinggi daripada ni. Dia nak lebih tinggi daripada para malaikat ni, tentulah benda yang mana benda yang lebih hebat lagi. Dan kalau diberitahu bahawa Nabi Adam AS diajar oleh Allah SWT nama-nama, diberitahu tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Hud, Nabi Saleh, ni tentu dah. Lebih mulia. Dia sesuai dengan soalan bermula wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika mana kami perintah pada para malaikat. Ayat begini 6 kali dalam Quran. Ni Allah Taala cerita nak ajar pada kita taslim. Dari surah ni kita ingat Baqarah, kita tajuk surah ni Baqarah. Baqarah kita bagi tahu ilmu yang sangat luas, ilmu yang sangat dalam. Yang kedua apa dia? Nak ajar pada kita sebab bagaimana seharusnya kita tunduk pada Allah. Seperti mana seekor lembu tunduk pada tuan dia. Dan ni contoh. Ni contoh makhluk lebih hebat daripada kita, para malaikat yang tidak derhaka pada Allah, yang sentiasa bertasbih, sentiasa menyucikan Allah SWT. Bila dikata pada mereka wa idh qulna lil malaikah, bila kami perintah kepada para malaikat usjudu li Adam, sujud pada Nabi Adam. Tentu sujud pada selain daripada Allah syirik. Tapi bukan masalah syirik. Sebab tu qadiyah Quran paling besar sekali kita dengan Allah SWT, bukan masalah syirik. Masalah tunduk taslim pada Allah SWT. Sebab tu khutbah Jumaat kita kan apa dia? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa antum muslimun. Tunduk payah. Sebab tu dalam Quran Allah Taala bagi tahu dalam Quran wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa dia taat pada Allah dan Rasul maka dia berjaya. Tak payah. Taat ni taslim. Ketaatan paling payah sekali. Ketaatan paling payah sekali. Jadi ni tengok para malaikat. Kita kena belajar. Sebab Allah Ta'ala ulang. Ingatlah ketika mana kami kata pada para malaikat, usjudu lahu. Sujud pada Nabi Adam. Tu para malaikat fasajadu. Terus sujud. Sujud. Bapa sujud pada Kaabah. Makhluk perintah Allah. Sebab tu kita tak ada isu. Kita bukan sujud pada Kaabah kerana Kaabah, kerana perintah Allah. Perintah Allah ni besar. Nak perintah ni Allah Taala nak ajar pada kita. Dan dalam Quran lebih teruk lagi, faqa'u lahu saja lebih teruk lagi. 2 kali Allah Taala ulang. Ya surah Hijr sekali. Tak. Allah Taala bagi pada para malaikat kan tak? Faqa'u lahu hendaklah kamu tunduk hanya pada dia sujud. Hanya pada dia sujud. Itu besar. Hanya pada Nabi Adam. Lahu sajidin. Hanya pada dia sujud. Tengok Allah Taala. Kalau malaikat punya fikrah, tak, kita ni kita tak kira tunduk malaikat pada Allah ya. Oh bahaya. Jangan. Ada. Perintah Allah Taala paling besar sekali. Perintah. Kita mentauhidkan Allah sebab perintah Allah suruh tauhid. Kalau perintah Allah Taala suruh syirik, kita syirik. Taslim tu dipanggil taslim pada Allah SWT. Dan ni mauqif para anbiya belakang. Mauqif para anbiya. Seperti mana Nabi Syuaib AS dari surah Araf kira. Illa iblis, semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, tidak enggan kerana rasa besar diri. Wa kana minal kafirin, lalu jadilah dia orang kafir. Tengok ni, bukan masalah syirik.
Dosa pertama bukan saya syirik. Masalah kamu tak si tunduk pada Allah SWT. Tak si tunduk pada Allah SWT. Bahaya. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam Tirmizi 60 tahun, dalam Abu Daud 70 tahun. Nabi beritahu okey, seorang lelaki beribadat pada Allah SWT 60 tahun. Dalam Abu Daud, satu orang lelaki beribadat pada Allah 70 tahun. Dan bila dia nak mati, dia telah wasiatkan khilaf dengan hukum Allah. Bila dia nak mati, dia ayat pada anak dia, harta saka tu dak bagi sama rata. Dia mati khilaf dengan hukum Allah SWT. Nabi kata kerana perkataan dia tu dimasukkan dalam neraka. Kerana perkataan dia tu dimasukkan dalam neraka. Dan padahal 70 tahun beribadat pada Allah SWT. Bapa puja, bukan masalah Allah Ta'ala tak ada nilai ke ibadat dia. Tak, bukan masalah ibadat. Masalahnya rupanya ibadat 60 tahun, 70 tahun tidak menimbulkan khauf pada Allah. Ini bahaya. Sepatutnya dah 60 tahun dah beribadat, 70 tahun dah ibadat, kita makin takut pada Allah SWT. Sebab tu para sahabat, tengok Abu Bakar, tengok Umar radhiyallahu anhu, tengok, baca kisah-kisah mereka. Sangat takut pada Allah SWT. Abu Bakar, kalulah aku jadi biri yang dibesarkan oleh satu orang, tu dia gemuk kemudian sembelih, sesat hidup. Kalulah aku jadi daun pokok. Ini Abu Bakar itu. Dia Sayyidina Umar gitu. Bahkan Sayyidina Umar bila jumpa dengan siapa dia? Muaz bin Jabal. Dia buat sama-sama. Ni sahabat besar. Apa pendapat kamu? Kamu suka tak? Sebab apa? Dia buat berkenaan dengan Allah SWT telah bagi pada zaman Sayyidina Umar ni dua kerajaan besar jatuh. Rom dan Parsi jatuh. Dia sahabat telah berjihad. Orang Islam telah masuk ramah. Jadi Sayyidina Umar tanya pada sahabat, apa pendapat kamu kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak terima amalan-amalan kita ni selepas Nabi wafat. Allah Taala hanya terima amalan kita masa kita zaman Nabi ya. Lepas zaman Nabi tu Allah Taala tak terima amalan kita. Apa pendapat kamu? Apa pendapat kamu tentang amalan-amalan yang kita buat selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Muhammad bagi tahu, aku sangat berharap Allah SWT akan jadikan sebab kebaikan pada aku dengan sebab jihad yang aku buat selepas Nabi wafat. Dia ramai mana orang belajar dengan dia. Jadi semua ni jadi kebaikan masuk akaun dia. Tapi Sayyidina Umar kata kepada dia. Dia kata demi Allah, adapun aku ni, aku hanya berharap aku akan selamat dengan amalan yang masa aku hidup dengan zaman Nabi. Lepas zaman Nabi wafat tu, sehingga zaman sekarang, walaupun kerajaan dua empire besar jatuh pada dia dan Islam tersebar, Sayyidina Umar nak kepada dia, kalaulah benda ni tidak merugikan aku, tidak menguntungkan aku, kosong-kosong. Sebab takut. Kata Sayyidina Umar itu, kerana takut dia kan, dia mengharapkan segala usaha yang dia buat selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mengharapkan jadi kebaikan dia. Dia kalau boleh kan, dia boleh pastikan semua tu kosong-kosong. Pahala betul alih, dosa betul alih. Sangat dia nak. Dia nak. Kerana dia terlalu takut. Terlalu takut. Ini sepatutnya. Sebab tu Nabi bagi tahu 60 tahun 70 tahun ibadat tidak menimbulkan khauf pada Allah SWT. Maka satu orang itu dalam bahaya. Satu orang itu dalam bahaya. Berasas dia situ. Para malaikat ni tengok, bila Allah Taala kata sujud kan, mana ada memikir dah, tak ada. Sujud kita boleh Allah Taala gambar kepada kita. Terus sujud. Kerana kebesaran Allah SWT, besaran perintah Allah SWT. Adapun iblis aba wastakbara. Kerana takabur yang ada pada dia, kesombongan yang ada pada dia tu menyebabkan dia langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu taatan ni payah, ketaatan ni payah. Nah, pertama-tama kita ada fikrah. Kita ada fikrah. Kalau kita nak ada fikrah seperti mana para anbiya. Fikrah anbiya ke apa? Taslim pada Allah. Taslim pada Allah. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang perjuangkan tauhid di Mekah. Tapi bila terik sangat, Allah Taala perintah pada Nabi katakan, "Kul law kana indar rahmani walad." Kalulah Tuhan Rahman ni benar-benar ada anak, fa ana awwalul abidin. Aku mula sekali akan sembuh. Allah Taala suruh Nabi kan. Allah Taala suruh Nabi ucap. Tak untuk bagi tahu bukan masalah syirik. Aku masalah dengan kamu bukan masalah syirik. Masalah ni bukan perintah Allah ni. Tu besar. Itu kita tak timbulkan perkara tu. Ni perintah Allah ni.
Perintah Allah ni tak boleh syirik. Perintah Allah Taala kena mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena sujud hanya pada Allah, kena taat hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala suruh syirik, maka aku mula-mula sekali ke syirik. Ya. Aku mula-mula sekali ke syirik. Qul law kana 'inda rahmani waladun fa ana awwalul 'abidin. Katakanlah wahai Muhammad, kalau Tuhan Rahman ni ada anak, maka aku mula-mula sekali yang akan beribadat pada dia, yang akan beribadat pada dia. Nak timbulkan ihsas ni. Sebab tu Allah Taala datang kisah-kisah begini dalam Quran berkali-kali kan, supaya kita dapat faham. Tak? Dengan malaikat, dengan kedudukan malaikat. Dengan kedudukan malaikat. Kisah kedua, tak? Kisah Nabi Adam pula. Hal ni pelanggaran perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua qadiyah masalah qadiyah perintah Allah Taala. Wa qulna ya Adam, lalu kami perintah pada Nabi Adam, duduklah kamu dengan isteri kamu dalam syurga ni. Kamu boleh makan dalam ni. Tak, apa yang kamu nak makan, game mana saja boleh belakang. Cuma wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua menghampiri pokok ni. Kalau kamu hampir pokok ni, makan pokok ni, maka jadilah kamu orang yang zalim. Jadilah kamu orang yang zalim. Allah Taala datang. Ni ujian. Selepas kisah para malaikat. Nabi Adam kan Allah Taala kata duduk makan. Boleh makan belakang. Kecuali pokok ni. So pokok larangan. Iblis tahu dah. Tak. Iblis telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu kelemahan Nabi Adam. Maka Allah Taala cerita pada kita dalam surah Taha. Iblis jumpa Nabi Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld? Mahukah aku tunjuk pada kamu satu pokok yang mana kekal ubahan? Allah Taala kata wala taqrabu hadhihi syajarah. Ini usul iblis. Allah Taala kata ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu. Ini usul iblis. Iblis ni syaitan dia akan suruh kita buat perkara keji, buat perkara fahsya, buat perkara mungkar. Satu lagi wa an taqulu 'ala Allah ma. Kecek tentang Allah tanpa ilmu, tanpa wahyu. Sebab tu jangan kecek. Ni usul iblis. Allah Taala kata pada Nabi Adam, jangan makan pokok ni, jangan hampir pokok ni. Iblis tukar. Mahukah aku tunjuk pada kamu pokok kekal? Allah Taala kata pokok, dia ubah pokok kekal. Hal adulluka ala syajaratil khuld? Syajaratil khuld. Pokok yang mana boleh menyebabkan kamu jadi kekal. Allah Taala kata pokok ya. Iblis tambah. Kata Allah ditambah. Ini usul iblis. Sebab tu kita jangan wahyu ni jangan bijak. Tak. Nabi ajar doa tidur kan, doa Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Bila nak tidur kan Nabi kata baca Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa asdaqtu dhahri ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nabi ajar gitu. Sahabat ulai Bara bin Azib ulai lagi mana? Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Ubah rasul ya. Nabi kata Nabi. Bara bin Azib kata Nabi. Nabi tegur dah. Bukan rasul, Nabi. Nabi tegur. Sebab tu jangan bijak. Jangan bijak, bahaya. Sebab ni usul iblis. Allah Taala kata jangan ambil pokok ni. Iblis kata pokok kekal. Pokok kekal. Dia pusing. Tapi iblis kan dia biar Nabi Adam terkesan dengan syurga. Dia syurga tu kan. Nabi Adam manusia seperti mana kita. Kita ni terkesan kan dengan kemewahan. Nabi Adam terkesan dalam syurga. Tentu dah. Iblis pandai dia biar sekian lama Nabi Adam terkesan. Sehingga bila perbualan Nabi Adam dengan bini dia kan, sedaknya duduk dalam syurga. Tapi tahu dah dia akan dihantar ke dunia. Allah putus sedar. Tak. Maka mari iblis, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yamut. Mahukah aku tunjuk pada kamu satu pokok yang kekal kamu kalau kamu makan. Bila tunjuk Nabi Adam kata tak boleh, pokok ni pokok larangan. Nabi Adam kuat. Pokok larangan. Tapi iblis pusing. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi surah A'raf. Iblis bagi tahu kepada Nabi Adam, ma nahakuma, Tuhan kamu tidak larang kamu daripada pokok ni. Melainkan bila kamu makan itu jadi kekal. Dia pusing. Allah Taala tak ada sebab apa tak boleh makan. Allah Taala tak ayat ujian. Allah Taala kata jangan makan aja. Apa tak boleh makan tak ayat ujian. Iblis ambil peluang segenap segi. Dia pusing perintah Allah Subhanahu taala biar Nabi Adam makan. Lepas tu bersumpah pula wa qasamahuma inni lakum alaminan. Aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Aku ni pandai sihat saja kamu. Kena ayat tu manusia kan. Bayar kan? Tak pernah berlaku dalam alam ni orang yang mendusta atas nama Allah Subhanahu wa taala.
Pandai kena tipu. Tak. Kita nak kekal. Orang mari royak pada kita, ni cara dia. Lepas tu bersumpah dengan nama Allah pula. Habis. Fa'azallahum asy-syaitan. Allah bagi tahu syaitan telah menggelincirkan Nabi Adam. Nabi Adam makan. Bila makan, langgar perintah Allah SWT. Betul Allah Taala tak kira. Tak. Dia tipu kita ya Allah. Dan halal belaka. Bahawa perintah Allah Taala itu besar. Perintah Allah Taala besar. Lalu syaitan telah menggelincirkan Nabi Adam daripada syurga. Fa akhrajahuma, dia telah mengeluarkan Nabi Adam dengan isteri dia daripada syurga. Maka Allah Taala berfirman, "Nahbitu ba'dukum li ba'din adu." Turun kamu semua. Dan sebahagian kamu akan jadi musuh pada sebahagian yang lain. Kita dengan jin ni bermusuhan, tak ada baik ni. Quran bagi tahu. Tak akan baik sampai bila seteru. Walakum fil ardi mustaqarrun, bagi kamu di atas muka bumi ni satu tempoh yang Allah Taala bagi untuk kita bersenang sekejap dunia yang sementara ni. Lalu Nabi Adam menyesal. Tak menyesal. Bila menyesal, taubat pada Allah Subhanahu Taala. Allah Taala ajar cara bertaubat. Allah Subhanahu Taala ajar cara bertaubat. Lagu mana cara Nabi Adam bertaubat? Tak. Riwayat tu ma'ruf di tempat kita ni, tak. Nabi Adam jerit. Lepas tu tawassul dengan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak. Biasa dengar. Waktu cerita tak sahih. Cerita tak sahih. Baru bercanggah dengan Quran sendiri. Quran bagi tahu. Dah sanad semua bermasalah belakang. Tak. Ni Allah fatalaqa Adam. Nabi Adam telah terima daripada Allah Subhanahu taala kalimah taubat. Gapo dia kalau taubat dalam surah Araf, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimah tu Allah Subhanahu taala ajar pada cara taubat ni. Allah Taala ajar. Allah Subhanahu taala ajar pada Nabi Adam. Tak ada kalimah lain. Bukan tawassul dengan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Tak ada. Cerita tidak betul, cerita tidak sahih. Tidak sahih. Benda ni dikritikkan oleh siapa ni? Dikritik oleh tugu kita ke? Tugu pada tugu kita. Syekh Sadiq Abdullah Al-Ghumari. Dia seorang sufi, seorang alim dari hadis. Dia seorang sufi sendiri. Dia tulis risalah tentang hadis, tidak betul. Maghribi, daripada Maghribi. Abdullah Al-Ghumari. Tak betul. Tak. Sebab bercanggah dengan Quran. Ini dalil dia dengan Quran. Fatalaqa Adam. Nabi Adam terima kalimah taubat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas guna kalimah taubat daripada Allah tu, fataballahu alaihi. Allah Taala terima taubat dia. Apa? Taubat dia. Innahu wat-tawwabur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, Maha pengasih. Qul nahbitu minha jami'a. Allah Taala perintah kamu semua keluar belaka daripada syurga ni. Pahala mana nak balik semula ke syurga? Kita ni anak cucu dia. Nabi Adam dan semua anak cucu dia. Bagaimana nak balik semula ke syurga? Kampung asal kita. Ni Allah Taala bagi tahu dalam surah Baqarah ni. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Bila datang kepada kamu daripada aku petunjuk, maka famanittaba'a hudaya. Siapa dia ikut petunjuk aku. Gapo dia ni datang daripada Allah SWT petunjuk ni? Quran. Untuk umat ni. Kalau umat sebelum ni, kitab-kitab sebelum ni. Dia untuk umat ni. Apabila datang kepada kamu daripada aku, Allah Taala bagi tahu, keluar kamu daripada syurga belakang. Pahala bagaimana nak balik semula ke syurga? Bila datang kepada kamu daripada aku petunjuk, maka Allah Taala bagi tahu, famanittaba'a hudaya. Siapa dia ikut petunjuk aku. Gapo dia petunjuk? Kitab dia. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia perlu takut lagi, tak perlu bimbang lagi. Tak perlu bersedih lagi. Dalam surah Taha, famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Tidak akan sesat, tidak akan celaka. Adapun walladzina kafaru wa kadzdzabu, orang mana mendustai ayat Allah Subhanahu wa taala, maka orang ni Allah Taala bagi tahu masuk neraka sekali dengan gerai. Tengok ashabun nar, pemilik neraka. Tak tu beda ni. Lepas tu tambah pula hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Ayat sebelum kita sama Isra bagi ya Bani Israel, bermula kisah Bani Israel panjang lebar. Allah Taala cerita pada kita. Kita sama pagi esok insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min ula. Radina billahi rabbil alamin. Nabi Muhammad nabiyyu wa rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin.